Okey, latih kendiri 8.1b, muka surat 240. Okey, apa soalan dia? Seorang pelari berlatih untuk menyertai perlumbaan maraton. Dia berlatih mengikut rutin untuk berlari 32 km seminggu. Okey. Pelari itu bercadang menambahkan jarak larian, iaitu kita panggil di sini wakilkan dalam bentuk dx. Jarak itu distance distance. Okey, dalam kilometer sebanyak 10% daripada jarak larian pada minggu sebelumnya. So, dia akan tambah 10%. Dengan keadaan yang itu dia bagi tahu X mewakili bilangan minggu latihan. Maksudnya X ini akan jadi apa? Kita punya minggu latihan pada paksi X nanti. Okey. Terbitkan satu model matematik bagi jarak larian dx kita. Model. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, kalau lihat dalam buku PBD awak, okey, kita ada berapakah kita punya ciri-ciri untuk pemodelan? Ada 6, 7. Siapa kata 7 tu? Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Muka surat 167 dalam buku PBD kan? Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti, pemboleh ubah, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah, menentu sah dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah yang berkenaan, memurnikan model matematik dan melaporkan dapatan. Jadi kalau awak lihat yang ini, dia macam kita buat dalam soalan buku PBD muka surat 170 lebih kurang Cuba tengok yang semalam kita buat tu. Ya ke? Tak sikit. Tak sikit. Tak sikit banyaklah. Oh, yang ini peratus Peratus. Mari kita tengok. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Okey. Kita akan lihat dahulu yang pertama. Kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan masalah dahulu. Okey. Bagaimana kita nak buat yang pertama tu? Kelas? Nampak? Ada lagi satu, apa dia? Okey, jadi daripada yang ni saya copy balik yang daripada buku teks muka surat 229. Okey. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu di sini, sekejap ya. Okey. Yang pertama yang awak dapat daripada buku teks, okey, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Itu adalah yang pertama yang akan kita guna pakai di sini dalam kita nak buat pemodelan matematik. Okey, sekejap ya. Perkara pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan kita punya masalah di sini. Okey. Rakan awak baru beritahu apa yang kita ada ataupun apa yang boleh kita kenal pasti dalam masalah di sini. Yang pertama apa? Dia akan berlatih secara rutin, iaitu berlari 32 km seminggu. Itu adalah kita nak kenal pasti dahulu. Lagi apa? Sebelum terbitkan.
Yes, dia akan menambah jarak larian sebanyak 10%. Daripada jarak larian pada minggu sebelumnya. Itu yang kedua. Boleh? Jadi tulislah balik. Tulislah. Buat dalam bentuk point pun tak ada masalah. Okey. Jadi yang pertama, dia akan berlatih secara rutin. Berlatih mengikut rutin. Ayat dia. Berlari 32 km seminggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menambah. Menambah sebanyak 10%. Jarak larian berbanding minggu sebelumnya. Betul? Okey. Setiap minggu ditambah 10%. Okey. Mendefinasi masalah di sini, apanya masalah yang kita akan ni? Kita baru tadi awak sebut apa? Menerbitkan apa? Yes, model matematik bagi jarak lariannya, iaitu dx. Itu adalah kita nak mendefinisi masalah. Kita akan membuat model matematik bagi jarak lariannya. Jadi jarak larian kita tahu dia adalah dx. Apa lagi satu yang kita tahu di sini? Dia punya apa? X tadi mewakili apa? Bukan. X mewakili bilangan minggu latihan. dx mewakili jarak larian. Itu dua awak kena tahu dx adalah jarak larian di mana ni ayat dia. Di mana X mewakili bilangan minggu latihan. Okey, cukuplah itu. Kita kenal pasti dan nak mendefinisi masalah. Okey. Kedua, apa andaian? Andaian dulu. Lepas tu kita nak kenal pasti pemboleh ubah. Itu yang kedua. Okey. Apa andaian yang awak boleh buat daripada situasi ni? Pelari mereka menambah jarak lariannya tepat 10% setiap minggu dan dia tidak menghadapi pencederaan di mana lagi. Dia. Okey. Ayat kawan awak dia beritahu andaian dia. Okey. Pelatih ni ataupun pelari ni dia akan menambah jarak larian tepat 10%. Maksudnya tak adalah dia malas minggu depan lah. Tak ada. Okey, menambah jarak larian tepat 10% setiap minggu. Itu andaian pertama lah. Andaian kedua, kawan awak cakap pelari tersebut tidak cedera sepanjang dia punya latihan lah. Sebab kalau cedera apa jadi? Dia tak boleh lari. Cedera mungkin dia tak tambahlah 10%. Betul? Ada lagi andaian apa yang awak boleh buat? Kalau hujan agak-agak nak lari kat ke? Relax dulu, lepak mamak dulu. Okey. Jadi cuaca pun kita boleh mengatakan bahawa andaian di sini cuaca baiklah kan? Untuk dia berlari. Itu andaian kita lah. Antara andaian. Apa lagi? Track larian yang sama boleh? So bila track larian yang sama, tak adalah minggu ni dia jalan landai, minggu depan tiba-tiba berbukit. Berbeza tak?
Beza. Tercungap kau orang macam hari tu lari sampai muntah-muntah. Okey. Jadi kita boleh kata track larian yang sama. Bolehlah. Ini andaian. Andaian boleh berbagai-bagai asalkan logik lah. Okey. Janganlah kata dimakan vitamin tu lah, vitamin ni tak payahlah yang tu. Okey. Pemboleh ubah nombor 2 ni. Andaian dan pemboleh ubah ni sebenarnya. Pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah yang kita ada dekat sini? Baru tadi kita buat tadi yang atas tu. Iaitu apa? dx adalah jarak larian. Betul. Yang kita ada dalam kita punya. Yes. dx mewakili jarak larian. Dan X tadi kita ada adalah bilangan minggu latihan. Okey. Dah ada kita punya andaian dan pemboleh ubah. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh. Okey. Seterusnya. Yang ketiga. Mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Ini yang kami tak dapat nak aplikasi, cikgu. Nombor 3, kita akan buat mengaplikasi. Okey. Mengaplikasi maksudnya kita akan gunakan mengaplikasi matematik. Maksudnya apa yang kita boleh guna dalam menyelesaikan masalah ni kalau awak lihat. Dia sekejap saya bawa pergi sebelah. Kita nak apa? Nak cari kita punya model matematik bagi jarak larian. Betul tak? dx. Jadi kalau awak tengok dx di sini, kita ada kaitan dengan apa? Jarak. Jarak dia bagi tahu apa? 2 kilometer seminggu. Betul tak? Macam hari tu kita buat dalam buku PBD tu anak pokok tu kan. Ketinggian dia makin tinggi. Yang ni dia berlari mula dengan 32 kilometer untuk minggu pertama. Betul tak? Jadi kalau minggu pertama dia tambah tak lagi? Tambah dah? Belum lagi. Minggu pertama jangan lagi. Minggu pertama dia tak tambah lagi, betul tak? Dia masih 32. Okey. Maksudnya dekat sini, saya nak buat apa? Saya nak buat jadual. Betul tak? Okey. Sekejap. Dia ada bagi tahu tak? Dia nak tambah ni sampai berapa minggu? Kejap. Seorang pelari berlatih untuk menyertai perlombaan maraton. Maraton dia tak beritahu berapa ni. Dia berlatih mengikut rutin 32 km seminggu. Itu saja. Maksudnya dia akan ikut larian ini. Dia tak bagi tahulah. Berapa minggu dia nak latih? Takkanlah berminggu-minggu. So nak ambil berapa minggu ni? 5 minggu. Sampai minggu cukup. 5 minggu cukup Okey, jadi maksudnya kita akan guna dekat sini minggu dan berapakah kita punya jarak yang akan kita dapat pada minggu tersebut. Ini saya buat dalam bentuk jadual, lagi senanglah untuk awak nak kenal pasti. Okey. Jadi kita ada di sini minggu. Kita akan buat pengiraan kita, di mana pengiraan ni akan melibatkan 10%. Dan di sini kita akan dapat kita punya jarak. Okey, jarak berapakah jarak yang akan kita dapat setiap minggu tersebut. Sebab jarak dia tak akan sama lah kan. Kenapa tidak sama kelas? Kenapa tidak sama? Sebab setiap minggu dia akan tambah 10%. Okey. So kita ada minggu pertama. Okay, minggu pertama dia akan lari 32 kilometer. 32 kilometer. Adakah kita akan
ada sebarang penambahan jarak. Sebab dia kata 10% daripada jarak larian pada minggu sebelumnya. Ditambahlah kan? Maksudnya di sini dia akan tambah dengan 10% daripada 32 ni. Betul tak? 10% daripada 32 berapa? 10%. Mana kalkulator? Bukan 3.2 ke? 10%. 10% darab dengan 32. Saya dapat 3.2. 3.2 kan? Maksud dekat sini kamu akan dapat 32 tambah dengan 3.2 kelas. Okey, maksudnya dekat sini kamu dapat 35.2. Okey, itu jarak untuk minggu pertama. Next. Okey, kita nak tengok kaitan je lagi sebab kita nak buat model. Kita pergi ke minggu yang kedua. Minggu kedua, adakah jarak dia sama? Tidak. Kita akan ambil jarak kita minggu pertama tu 35. Betul tak? 35. So maksudnya 35.2 saya tambah lagi 10% daripada 35.2. Betul tak? So 10% daripada 35.2 saya dapat 3.52. Dapat? Okey, jadi maksudnya 35.2 saya akan tambah dengan 3.52 dekat sini. Boleh? So awak dapat 38.72. Betul tak? Okey. Minggu yang ketiga. Okey. Minggu yang ketiga naik tak banyak pun, naik 10% tak banyak. Minggu ketiga kita akan ambil 38.72 ni, kita tambah lagi 10% daripada 38.72 ni. 3.872. Jadi maksudnya 38.72 ditambah dengan 3.872. Berapa dapat? 42.592. Boy. Minggu yang keempat. Okey, maksudnya cukup sebulan dah ni. Dia dah berlari. Minggu yang keempat. Okey, kalau kita ada minggu yang keempat, maksudnya 42.592 ditambah dengan 10% daripada 42.592 ni, awak akan dapat 42.592 ditambah dengan 4.25 26 lah. 4.259. 2. Berapa dapat? 46.851. Okey. Macam mana kita nak buat model? DX. Okey, maksudnya minggu dekat sini adalah X kita. Ini X, minggu X. Kita dah ada dah 1, 2, 3, 4. Jarak larian maksudnya DX saya akan ada dekat sini. Betul tak? Ni DX kita. Okey. Bila X sama dengan 1. Dalam pengiraan kita tak ada 1 pun. Sekali lagi kak. Kawan awak cakap dx
Apakah 32 tambah dengan tambah oh darab 1.1 bracket X. X atas. Oh, okey. Kenapa guna puasa? Saya buat minggu pertama 32 darab 1.1 puasa 1. Minggu kedua X tu ikut minggu lah. 1.1 tu dapat daripada mana? itu 10/100. 10/100 dapat 0.1. Kan? Tak, boleh. Yang ni adalah 110. 110/100. Cuba dapatlah 1.1. Maksudnya, okey, betul. Kamu dah tambah daripada 100%, kita tambah lagi 10%. Betul tak? Dia untuk lengkapkan larian dia 32 km tu 100%. Betul tak? So minggu seterusnya dia tambah 10%. So maksudnya 32 km tu dah 100%. Dia tambah 10% lagi. So dapat 110. Kan? Itu yang awak dapat 1.1. Tahu tak? Okay. Next. Okay. Kawan awak cakap dia guna kuasa X. Okay, ni dah dapat model dah ni. Okay, kita nak uji dulu. Boleh tak? Okay, kalau rakan awak dapat bentuk dia punya model macam ni, kita tengok. Uji tengok pada kita punya pengiraan tu. Dapat tak 35.2? Masukkan. Masukkan macam mana cikgu? Okay, masukkan macam ni. Untuk minggu pertama ni, okay, kita akan ada 32 darab dengan 1.1 kuasa dengan 1. Betul tak? Betul tak? Cuba kira. 35.2. Dapat? Dapat 35.2? Sama? Boleh? Boleh Okey, itu kita nak uji ni. So, yang seterusnya 32 darab 1.1. Sekarang ni minggu kedua kan? So, kuasa 2. Betul tak dapat 38.72? Dapat. Jadi maksudnya memang dapat lah ni. 32 darab 1.1 kuasa 3. Dapat juga. Dan 32 didarab dengan 1.1 kuasa 4. Dapat 46.851? 852 851. Iyalah. Kita ambil depan dulu lah. 46.85 dapat? Okey. Ambil dua tempat puluhan lah. Sebab kalau lari pun tak adalah nak kira sampai ni kan. Okey. So, kita boleh kata kita punya model dah dapat. Iaitu apa ni fungsi kita dapat ni? Eksponen. Graf eksponen ingat lagi? Yang ini kita punya nilai X adalah positif, maka dia akan dapat bentuk macam J terbalik Kalau J macam ni untuk negatif, J terbalik. Okey. So kamu akan dapat bentuk graf dia. Kalau kita buat ni, bentuk graf dia akan dapat J terbalik macam ni lah. Eksponen. Okey, aplikasi. Positif ke kanan Oh, ni negatif. Sorry. Macam ni Okey. Betul. Sebab makin level makin naik dia punya ni. Okey. Seterusnya apa kita nak gunakan di sini? Aplikasi matematik kita dah buat. Menentu sah dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah. Menentu sah. Kita dah buat dah kan? Dah tu. Dah tu. Okey, belum?
Ni menentu sah lah ni. Nombor 4 ni kita menentu sah. Menentu sahkan. Apa tadi ayat dia? Menentu sahkan dan mentafsir penyelesaian. Dan mentafsir penyelesaian. Jadi kita dah dapat dah tadi tu. Okay, kita dah tentu sahkan di mana kita ambil model kita iaitu dx sama dengan 32 didarab 1.1 kuasa X. Bila kita gantikan dengan nilai X itu 1, 2, 3, 4, kita dapat sama dengan pengiraan yang baru kita kira tadi. Betul kelas? Betul. Okey, selesai. Yang keempat, apa kita nak buat? Kita akan lihat kepada yang kelima. Nak memurnikan model. Nak murni ke tak perlu ni? Kita dah menentu sah. Maksudnya betul lah yang kita dapat itu, okey, iaitu kita tak perlu memurnikan. Jadi model yang kita dapat di sini adalah dx sama dengan 32 didarab dengan 1.1. Jadi kita boleh dapat di sini apa? Kalau menentu sah lagi, kalau awak nak buat, awak boleh buat bentuk graf. Awak boleh ambil daripada jadual yang kita dapat tu, minggu 1, 2, 3, 4 tu. Cuma kita nak plot lah. Kamu perlu cari 35.2. Itu boleh. Nak menentu sahkan kita punya ni. Okey. Jadi yang kelima kita tak memurnikan. Okey. Dan yang keenam adalah apa dia? Laporan, dapatan laporan. Okey, jadi dapatan laporan apa yang boleh kita nyatakan dekat sini? Laporan apa awak boleh kata? Model yang kita dapat ini, model apa? Model matematik bagi dx ini, jarak larian ini. Okey, kita dapat adalah 32 didarab 1.1 kuasa X merupakan apa? Merupakan fungsi apa kelas? Fungsi eksponen. Okey. Jadi maksudnya merupakan fungsi eksponen dan boleh kita katakan bahawa pelari dapat apa? Dapat menghitung jarak lah. Menghitung jarak larian berdasarkan kita punya berdasarkan model matematik tersebut. Okey. Jadi itulah kita punya laporan. Memurnikan tadi tak adalah no comment kan. Boleh juga kalau awak nak buat memurnikan ni macam saya kata tadi, awak buat bentuk graf lah. Okey, plotkan bentuk graf. Di mana graf tu awak nak ambil kita akan ambil apa? Kita akan ambil awak nak buat boleh, tak ada masalah. X dengan dx. Dx akan berada di sini dan X berada pada kita punya minggu. X dx. Maksudnya awak ambil lah untuk X pertama, X kedua, X ketiga, X keempat. Dx awak ambil balik. Berapa awak dapat? 35.2, 38.72, 42.592, 46.851 tu. Dan awak plot lah. Bila plot, itu yang kita dapat bentuk dia daripada 35 betul tak? Minggu ni awak buat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Ini awak plot lah. Dia makin lama makin naik. Betul tak? Dia tak macam ni lah. Sorry. Dia eksponen. Macam tu lah. Awak akan dapat macam ni lah. Okey. Ini kita nak memurnikan menggunakan graf. Boleh kelas? Okey. Jadi selesai kita punya praktis kendiri 8.